terus pergi kepada ahli panel yang kedua, memandangkan beliau sangat banyak engagement dengan kita kata kaum bukan Islam melalui Lajnah Perpaduan Nasional yang beliau merupakan pengurusi dalam Dewan Pemuda PAS Malaysia. Kalau kita lihat dalam dunia pada hari ini, bila mana media baru ni menjadi seperti Tuhan, dia menghukum atau dia menetapkan sesuatu fakta yang sebenarnya kadang bercanggah dengan realiti yang sebenar. Tetapi media baru ni dia memberikan persepsi-persepsi walaupun dia salah tetapi dianggap benar pada zaman yang kita hidup sekarang ni lah. Kita melihat terlalu banyak gambaran-gambaran yang diberikan seolah-olah golongan non-Muslim memusuhi pindaan rang Undang-Undang 355 ini, tapi di celah-celah kekecohan ini kita juga melihat banyak juga persatuan-persatuan bukan Islam, kaum Cina, kaum India dan lain-lain, ataupun mereka yang bukan beragama Islam menyatakan sokongan yang terbuka, bahawa ini adalah hak orang-orang Islam dan perkara yang berkaitan dengan agama mereka. Dari segi perlembagaan juga membenarkan ada ruang-ruang yang membenarkan orang Islam untuk mengamalkan agama mereka secara yang sempurna atau lebih baik daripada sebelumnya. Dengan banyaknya program-program yang mana sendiri Ustaz Mat Cina ataupun UMC kendalikan ataupun sertai ataupun dijemput, kita nak tahu juga apa sebenarnya reaksi golongan non-Muslim yang mungkin tidak mendapat liputan meluas oleh media-media baru yang ada pada sekarang, pada masa ini. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 大家好。很好的。Bapak semua, Assalamualaikum. Kalau Cina sebut 很好的，很好，ataupun 非常好。Kamera tu tak ada tengok bahasa Cina bukan? Video dia kita cakap Cina dia pun gitu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan,
Apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, yakni tidak harus bagi mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas lagi nyata. Sadaqallahul azim. Dimuliakan Fadil Ustaz Imran Al-Urduni, sahabat saya suatu bersama-sama di Badan Juang di Malaysia, yang dihormati lagi dikasihi Fadil Ustaz yang berhormat Ustaz Hassan Nasruddin Tantawi, Ahli Parlimen Temerloh, yang juga merupakan Ketua Penerangan Parti Islam Malaysia PAS, yang juga memegang pengurusi Lajnah Penerangan dan Hubungan Media. Seterusnya seluruh kepimpinan fikrah.com yang menjadi penganjur utama kita pada malam ini, sahabat dan sahabiah, para pelajar, para mahasiswa, mahasiswi yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, syukur pada Allah kita diberikan kesempatan yang sangat berharga pada malam ini untuk kita bertemu, kita berwacana. Terutamanya tuan-tuan sangat beruntung dan saya sendiri berasa sangat teruja dapat bersama-sama dengan Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Haji Nasruddin Hassan Tantawi, yang beliau terlibat secara langsung dalam usaha memartabatkan Islam dan memartabatkan apa yang kita bincangkan pada malam ini, sama ada dari segi hierarki kepimpinan parti ataupun keterlibatan beliau dalam menjadi ahli parlimen di parlimen, membincangkan perkara yang sangat penting bagi Islam dan umat Islam, khususnya bagi umat Islam di negara kita Malaysia, yang hari ini sedang mencari-cari suatu formula, mencari suatu kaedah penyelesaian yang tidak henti-henti. Berlakunya permasalahan sosial yang begitu parah. Kalau dalam utusan Malaysia keluar baru-baru ini, bagaimana kelahiran anak luar nikah hari ini di Malaysia dikira berdasarkan kepada hari. Satu hari berapa orang, satu hari, satu minggu berapa ratus orang, satu bulan berapa ribu orang, satu tahun berapa ratus ribu anak-anak luar nikah yang dilahirkan. Saya sendiri dijemput pada malam Merdeka yang baru-baru ini disambut ulang tahun kemerdekaan 30 Ogos malam. Saya dijemput dalam satu program hiburan santai, kerana saya ni terlibat dengan memegang ramai artis-artis hijrah. Tak kira sama ada yang tua ataupun yang muda, yang baru masuk, lelaki ataupun perempuan, termasuk gangster-gangster, yang hari ini sudah ramai gangster yang nak bertaubat. Saya nak sebutkan pada adik-adik sekalian, ada gangster yang telah bunuh, telah ambil nyawa puluhan orang, umur baru 27 tahun. Di badannya penuh dengan tattoo yang colourful, bukan tattoo biasa. Umur 27 tahun telah ambil nyawa puluhan nyawa yang telah diambil. Kerja dia ambil nyawa. Ini bukan malaikat maut, tapi ni orang. Itu kerja dia. Sehingga kan satu hari dia bertaubat kepada dia, nak jadi dia nak taubat ni, nak insaf ni, dia ambil job untuk bunuh seorang Bangla. Ambil nyawa seorang Bangla. Bos dia kata, Man, lu pergi ambil ini nyawa, ini Bangla. Dia ajak partner dari India untuk pergi.
Sebab seorang kena kepak kepala, seorang kena ambil video. Jadi dia pun pergi. Bila pergi tu sahabat-sahabat sekalian, bercakap kepada Bangla, dia minta satu je. Dia kata, okey, you apa you mau minta sebelum kau cabut nyawa lu? Maka Bangla ni sebut, saya minta satu saja, izinkan saya untuk mengucap. Untuk sebut, asyhadu an la ilaha illallah. Masa tu dia kata, Ustaz, saya dah tak boleh buat apa. Lutut ni macam tak ada, menggigil ketakutan dan keinsafan. Oh, rupanya yang saya nak bunuh ni adalah seorang Muslim. Ini hidayah Allah. Dia daripada umur 12 tahun, tak berkawan dengan Melayu, hidup dengan Cina, makan macam-macam, buat macam-macam, dan berasa dia hebat, arrogant. Dia berasa dia kemah dengan samsing, dengan ilmu pertahanan diri, dengan harta yang duit ringgit yang begitu banyak. Akhirnya dia terpaksa juga bunuh. Dia pergi minta tolong India tadi ambil nyawa Bangla ni, dan dia menyaksikan. Sebab benda tu kena saksi, kena ada video rakaman untuk dihantar pada bos. Dan itulah kali terakhir dia terlibat dengan kerja mengambil nyawa orang. Dan hari ini dia bertaubat, dan dia sedang berusaha mengubah, belajar menjadi orang yang baik. Dan hari ini Masya Allah terlibat juga dengan sedikit kerja-kerja dakwah secara santai. Dan ini perkara yang berlaku. Itu kes yang kita nampak. Malam tu tuan-tuan sekalian, adik-adik sekalian, bila saya turun habis konsert, habis program malam tu, kita buat persembahan, kita edarkan risalah, kita selitkan dengan RU 355. Kita berikan peluang soal jawab kepada mereka secara umum. Sebelum pukul 11.58 malam, acara tembakan bunga api di KLCC ditutupkan. Kami berada di puncak Bukit Ampang, kawasan yang paling tinggi, view yang paling cantik untuk lihat pusat bandaraya Kuala Lumpur. Habis dah program semua, saya pun turun. Sebab motor tak boleh naik, kereta tak boleh naik atas, saya turun ke bawah. Sampai di bawah, adik-adik sekalian, kita tengok bagaimana anak-anak muda, perempuan, remaja sedang menari-nari di tengah jalan. Sekitar jam 12.30 malam. Bersama dengan pasangan bermacam-macam. Dan kebetulan sahabat unit amal ni duduk area situ, area Lembah Jaya Ampang. Apa yang dia bagi tahu, dia kata, Ustaz, kawasan ni adalah kawasan yang paling tinggi kadar anak luar nikah. Kadar remaja yang mengandung luar nikah dan menggugurkan, ada yang kahwin awal selepas habis belajar. Yang paling ketara juga, kawasan tersebut adalah bekas kawasan setinggan yang menjadi tempat juga haruan makan anak. Ini yang berlaku. Saya kata, Masya Allah, akhi, kalau beginilah banyak lagi kerja yang kita nak kena buat. Apatah lagi dengan keadaan semua anak-anak muda rakyat Malaysia memiliki smartphone yang boleh diakses. Hanya letakkan nama yang kita nak akses saja. Semuanya boleh buat, semuanya boleh cuba, dan semuanya boleh diambil perhatian dan sebagainya. Nak sebutnya, di saat begitu kita melihat hari ini mereka tercari-cari bagaimana jalan penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku. Maka subhanallah, alhamdulillah, sebagaimana kronologi yang dibentangkan oleh ahli parlimen Temeloh ini, yang memberikan kita kronologi yang sangat baik. Bukan bermula tahun 1984, tapi bermula tahun 1965 lagi. Disebutkan juga bermula 1965, dan pindaan yang pertama 1984, pindaan yang kedua 1989. Setakat ini tidak pernah ada bantahan daripada mana-mana ahli parlimen sama ada Islam ataupun bukan Islam. Tak ada bantahan. Setakat ini tak ada bantahan. Boleh tengok dalam rekod, dalam handset parlimen. Boleh tanya sendiri kepada Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Haji Hassan Nasruddin Tantawi. Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi, boleh tanya beliau. Tidak ada bantahan. Bahkan kali ini agak mencabar sejak daripada 2014, 2015 bacaan pertama, bacaan kedua nak dimasukkan, sampailah dibacakan pada 26 Jun
Mei 26 Mei tahun 2016 ini, pada bacaan yang kali pertama, maka kita melihat bantahan demi bantahan sudah mula keluar daripada ahli-ahli parlimen itu sendiri. Kita melihat bagaimana kenyataan yang dibuat oleh menteri ahli parlimen, menteri pengangkutan ahli parlimen daripada Bentong, yang telah mengugut untuk meletakkan jawatan pada 29 hari bulan Mei tahun 2016. Dalam kenyataan mereka yang sangat jelas, mereka mengatakan bahawa Datuk Seri Liau Tiong Lai mengugut untuk meletakkan jawatan daripada kabinet jika rang undang-undang RUU Syariah yang dibentangkan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang diluluskan di parlimen. Ni belum buat lagi, belum lulus lagi, belum diadakan undian lagi, belum dibahaskan. Hanyalah pembentangan yang pertama. Mengambil masa yang begitu ringkas. Kan? Menteri daripada Barisan Nasional telah pun menyatakan bantahan mereka mengugut kabinet untuk letak jawatan. Begitulah juga dengan kenyataan yang kedua daripada Presiden MIC yang mahu letakkan jawatan kabinet, Datuk S. Subramaniam. Bagaimana Datuk S. Subramaniam yang juga Menteri Kesihatan berkata beliau akan membangkitkan mengenai pembentangan rang undang-undang RUU berkaitan pindaan bidang kuasa Mahkamah Syariah pada mesyuarat yang akan datang. Ini antara figur-figur besar dalam kabinet sendiri yang mula menyatakan suara mereka, yang menyatakan pandangan mereka, ugutan mereka, ketidakmauan mereka terhadap pindaan yang dibenarkan di parlimen, bahkan diluluskan di parlimen. Satu-satunya akta yang diluluskan di parlimen tetapi dilaksanakan pelaksanaannya di peringkat state, di peringkat negeri, di peringkat Mahkamah Syariah untuk bidang kuasa umat Islam sahaja, yang melibatkan kesalahan-kesalahan yang melibatkan umat Islam sahaja, tidak melibatkan orang bukan Islam. Sebab itu ini peringkat pertama, bantahan yang berlaku setelah berlakunya 2 kali pindaan rang undang-undang Akta 355 ini. Berlakunya bantahan daripada mereka yang menjadi ahli parlimen bukan Islam, ataupun kita boleh sebut juga dalam bahasa dakwah kita not yet Muslim. Sebab mereka ni ada yang non-Muslim, ada yang not yet Muslim. Tapi dalam dakwah ni tuan-tuan, adik-adik sekalian, kita sebut sebagai not yet Muslim, mereka yang belum lagi mendapatkan hidayah, mereka yang belum lagi menjadi seorang Muslim. Dan kita doakan insya-Allah, walaupun yang menentang tu macam tu zahir penentangan mereka dengan ugutan-ugutan yang diberikan, tetapi kita yakin dan percaya kalau mereka ni faham Islam, insya-Allah. Sebab itu di peringkat Parti Islam se-Malaysia PAS, di peringkat ahli parlimen Marang sendiri, kita bersedia untuk bertemu dengan sesiapa sahaja. Bahkan kenyataan daripada Ketua Penerangan PAS ahli parlimen Temeloh Fadil Ustaz Nasaruddin ini mengatakan kita bersedia bertemu dengan sesiapa saja untuk kita memberikan penerangan, dan kita yakin dengan penerangan yang diberikan ini pastinya mereka akan menerimanya dengan baik. Kita bertemu dengan Persatuan Hokkien Malaysia baru-baru ini 18 hari bulan, hari Ahad yang lepas, jam 11 pagi di Wisma Fujian Kuala Lumpur. Wisma Persatuan Hokkien Malaysia ini di Wisma Fujian Kuala Lumpur, kita bertemu delegasi daripada Parti Islam se-Malaysia PAS. Kita bertemu dengan pihak Persatuan Hokkien yang datang begitu ramai, hampir ke semua ahli persatuan tersebut. Tetapi tak berlaku dialog lah, tak berlaku dialog. Kita pun di peringkat PAS, kita menyediakan mutarjim, kita menyediakan jurubahasa, penterjemah yang akan terjemah. Tapi oleh kerana masa yang diberikan terlalu singkat,
menyebabkan kita tak mampu nak memberikan penterjemahan yang baik kepada kepimpinan Persekutuan Hokkien Malaysia yang hadir pada waktu itu. Apapun itu, suatu pertemuan yang sangat baik. Kita menerangkan bagaimana akta tersebut yang diperuntukkan untuk orang Islam sahaja, tidak melibatkan non-Muslim. Non-Muslim diberi pilihan. Kalau mereka nak pilih mahkamah syariah, silakan, tak ada masalah, kan? Kita buka kepada mereka. Kita buka hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam, dia tidak diwajibkan. Bahkan apa yang kita buat hari ini menepati apa yang disarankan, disebut dalam perasmian Parlimen pada bulan Mac yang lalu oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, menyatakan bahawa beliau mengharapkan agar berlaku suatu penambahbaikan terhadap Akta 355 terhadap perundangan syariah dalam negara kita Malaysia. Jadi bukan saja-saja kita nak buat begitu saja, tidak, tetapi berasaskan kepada beberapa hujah yang telah pun ada dalam beberapa peristiwa yang berlaku sebelum perkara ini nak dibawa ke parlimen itu sendiri. Saya sendiri terlibat dengan beberapa majlis dialog dengan non-Muslim yang terbaru juga pada 18 hari bulan lepas. Kita bersama lebih kurang 70 orang Cina di Dun Kerdau, Pahang, dalam Parlimen Kuala Kerau. Kita memberikan penerangan berkenaan rang undang-undang pindaan Akta 355 ini, dan mereka menerima dengan baik. Bahkan ada yang kata, kalau inilah penerangan, pencerahan yang diberikan, kita buat comparison, perbandingan antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah. Bagaimana hukuman rotan yang kita nak kenakan? Hukuman rotan yang ada dalam mahkamah sivil, rotan yang pertama mesti kulit akan melekat pada rotan tersebut, dan dimaklumkan panjangnya 2 depa, dan dia akan berlaku dengan lompatan. Dia pusing belakang, dia lompat, sap, dia bagi. Kena tu mesti kulit akan melekat, isi kulit akan lekat pada rotan yang digunakan. Kalau sebelum ini digunakan cemeti, ekor pari, tapi hari ini dia digunakan rotan. Adapun dalam rotan yang pertama, rotan yang kedua, kebiasaannya, kata pengamal undang-undang di mahkamah sivil ini, biasanya ICU. Kena 2 rotan ICU. Kita bagi penerangan kepada orang bukan Islam. Nak tunjuk adilnya Islam, undang-undang Islam, dia rotan dia panjang ni, sedepa. Dan tak boleh melebihi kepala. Tak boleh ni. Nak lebih tak boleh. Dia sekadar ini dah. Tak boleh nak lebih, tak boleh. Sekadar ni. Zat, bagi. Ya, kita bagi. Sebab itu undang-undang Islam ini takdib. Nak mendidik, bukan nak ta'zib, bukan nak memberikan azab kepada pesalah-pesalah tersebut. Kita nak didik mereka. Sebab itu kita yakin orang bukan Islam, kalau terlaksananya akta ini, terlaksananya undang-undang syariat Islam ini, kita yakin orang bukan Islam pastinya akan memilih akta 355 daripada apa yang ada di mahkamah sivil, mahkamah magistrate dan sebagainya. Jadi sebab itu adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita yakin hari ini sambutan sangat baik. Orang kata orang Cina takkan terima orang bukan Islam. Mereka tak terima kerana mereka tak mendengar pencerahan yang diberikan. Saya sewaktu terlibat dalam report polis di IPD Dangwangi. IPD Dangwangi kita buat report polis. Beberapa NGO kita kumpul, kita buat report polis terhadap bantahan yang dibuat himpunan 1 juta tanda tangan oleh Persekutuan Hokkien Malaysia. Polis tanya, Cik Muhammad, awak baca daripada mana ni maklumat tentang himpunan bantahan 1 juta tanda tangan ini? Saya kata di pejabat saya di Samudra Terrace, pejabat NGO Tautan Rahmat. Baik, kes ini awak berlaku di Batu Cave, di Gombak, dan saya hantar kes ini ke Gombak. Selang 2 jam kemudian, kami keluar daripada IPD, buat kenyataan media, polis telefon bertalu-talu daripada Jabatan Siasatan Jenayah, daripada cawangan komersial, daripada cawangan khas, telefon tanya nak ambil keterangan daripada kita. Saya tanya polis balik, yang kami report sepatut yang siasat, awak siasat Persekutuan Hokkien Malaysia. Pasal apa bertalu-talu telefon nak siasat kami?
Saya tanya balik, tuan sendiri faham ke tidak dengan Akta 355? Dia duk kelong-kelong. Dia kata yang bentang baru ni Parlimen, ahli Parlimen Marang. Okey, faham. Tuan faham tak? Dia macam tak apa nak faham. Ha, dengar. Saya syarah 20 minit kat dia, tuan-tuan. Tazkirah melalui telefon. Kan? Bagi tahu pada dia, tuan pun akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Tuan sendiri akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Kita syarah perang bagi. Terima kasih. Kalau ada apa-apa, saya akan hubungi lagi. Sampai lah tak berhubung dah. Saya ingat dia faham lah kot. Saya tak tahulah dia pergi siasat ke tidak Persatuan Hokkien. Wallahu ta'ala alam. Kita serahlah. Tapi hari ni, sampai hari ni dia tak telefon dah kita. Kita pun nak tunggu jugalah. Kalau dia pergi, saya pun nak pergi bagi risalah ni kat dia juga. Macam dia dapat ni biar dia faham. Kita nak edak pada semua balai-balai, semua pegawai-pegawai polis yang ada, biar semua faham. Biar semua sokong akta demi kebaikan umat Islam ini sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, polis bagi tahu, dia kata, cik tak boleh halang orang nak buat bantahan, nak kumpul tanda tangan. Saya kata betul. Bukan setakat 1 juta. Saya kata 30 juta tanda tangan. Kalau dia nak kumpul pun silakan. Kita tak ada masalah. Kita bagi tahu dia, kita tak ada masalah. Cuma yang kita nak, biar dia mendapat penjelasan daripada pihak yang sebenarnya. Ini yang disebut oleh Mufti Sahibul Samaha, Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, minta supaya rakyat jangan bertindak sewenang-wenang dengan kejahilan. Biar mereka faham. Fas'alu ahla dzikri, pitanya orang-orang yang arif, yang alim, yang patutnya bidang mereka ini. Jadi bila kita bagi tahu macam tu, dia pun clear, dia pun elok. Kita kata lepas dia jumpa, dia nak kumpul juga tanda tangan, it's up to you. Terpulang pada dia. Kita tak ada masalah. Yang penting kita dah bagikan penjelasan. Kalau dia nak jumpa lagi kali kedua, kita tawarkan lagi dialog terbuka kepada mereka, silakan. Bahkan ketika mana wakil MCA, dimaklumkan wakil MCA, hari itu ada debat di Sinar Karangkraf. Wakil daripada kerajaan, daripada UMNO Barisan Nasional, wakilnya Menteri Datuk Dr. Jamil Khair. Yang kedua wakil daripada PAS, iaitu Datuk Taqiyuddin Hassan, ahli Parlimen Kota Baru, yang juga merupakan Datuk Setiausaha Agung PAS. Yang ketiga wakil daripada MCA, yang keempat wakil daripada DAP. Waktu habis program, waktu makan, orang wakil daripada MCA bagi tahu kepada wakil kerajaan ini, dia kata kalau inilah penjelasan yang diberikan, maka okey. Dan dia minta kepada menteri untuk bawa ke kabinet, ke Datuk Seri Perdana Menteri untuk berikan penjelasan ataupun buat sesuatu penerangan khas kepada orang bukan Islam, khususnya orang Cina. DAP tak komen apa-apa, itu biarkan pada dia. Jadi sebab itu, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ingat hari ini, insya-Allah kita yakin usaha yang kita buat hari ini, tuan-tuan, tiap-tiap malam, bahkan kalau hari Minggu, Sabtu, Jumaat, Sabtu, Ahad, seluruh dunia, seluruh Malaysia, termasuk di Irbid, Jordan pada malam ini. Allahu Akbar. Kita berkumpul, kita buat penerangan wacana tentang akta yang sangat penting bagi masa depan umat Islam itu sendiri. Hari ini saya terima satu analogi, satu cerita. Bagaimana di satu kejiranan ada satu keluarga, dua keluarga yang sangat rapat. Satu keluarga nama Lim, satu keluarga nama Ahmad. Lim ni anak ramai, Ahmad pun anak ramai. Mereka sangat friendly, mereka sangat baik. Lim ada 5 orang anak tak silap. Anak-anak Lim semua businessman. Anak-anak Ahmad ada yang baik, ada yang juri, ada yang tak apa berjuri. Ada yang tak apa nak, yalah, sosial lah. Terlibat dengan macam-macam benda. Balik tengah malam, lewat malam itu, ini dan sebagainya. Jadi, bila waktu time perayaan, anak-anak mereka berkumpul, bersera. Time kongsi fakcai, mereka datang rumah Lim. Mai raya haji, raya puasa pula, Lim pula sekeluarga datang rumah Ahmad. Sangat friendly keluarga ini. Tiba-tiba satu hari, Ahmad buat keputusan. Ahmad kata tak boleh jadi dah. Anak dia kau nampak kau hari kau liak dah ni. Semakin hari semakin liak. Tak boleh jadi dah ni. Dia mesti nak buat satu ketetapan dalam keluarga dia, minta supaya keluarga Ahmad tidak dibenarkan keluar daripada rumah selepas jam 9 malam. Maknanya habis mayang isyak, semua kena duduk dalam rumah. Biasanya anak Ahmad ni lepas mayang isyak, dia keluarlah. Dia keluarlah menjadi kupu-kupu dan rama-rama di waktu malam. Betul tak tahu rama-rama ni ada tak ada, tapi kupu-kupu adalah, kan? Dia akan keluar pada waktu malam. Bukan keluar pergi mesyuarat, bukan keluar pergi usrah, tapi dia keluar pergi lepak-lepak, pergi lepak di clubbing, di kelab-kelab malam dan sebagainya.
Jadi bila Ahmad ni bagi tahu kepada Lim nak buat peraturan itu, Lim bantah. Lim bantah. Pasal apa nak buat macam ni pula? Lim bantah. Ahmad kata, aku nak buat ni rumah aku. Ikut akulah nak buat pukul berapa pun. Aku nak bagi anak aku keluar ke, aku nak bagi anak aku tak keluar ke, ikut akulah. Ni rumah aku. Aku tak kacau pun rumah hang. Pasal apa nak bantah? Lim kata tak boleh. Lim kata tak boleh. Ahmad siasat punya siasat, rupanya anak-anak dia ni memang duk pergi lepak di bisnes, di kelab-kelab malam, di tempat-tempat hiburan sosial yang dimiliki oleh anak-anak Lim kesemuanya. Faham tak tuan-tuan? Kan? Sebab tu Lim bantah. Lim bantah ni kerana apa? Kerana melibatkan kepentingan ekonomi anak beranak dia. Kan? Dan hari ni pun yang bantah ni pasal itu lah. Bukan pasal lain. Kan? Persatuan ketua-ketua agama Hindu yang datang berjumpa ahli Parlimen Marang, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, jumpa minta penjelasan, dan Tuan Guru bagi penjelasan yang sangat baik. Alhamdulillah, mereka terima dengan baik. Saya pergi ke Pulau Ketam, lebih kurang 99% orang Cina di Pulau Ketam, tak ada orang Melayu, ada pun polis, ada pun pegawai Maybank, ada pun cikgu-cikgu sekolah, jururawat, lebih kurang dalam 20, tak lebih 30 orang. Itu saja. 9 ke 10 ribu orang penduduk Pulau Ketam, majoritinya adalah kaum yang berbangsa Cina. Saya hampir tiap-tiap bulan turun, tuan-tuan sekalian. Kita ada program di sana. Bahkan yang terbaru ni saya akan tubuhkan ni, dia panggil Academic Tahfiz Mandarin. Ini program baru yang kita buat, first in Malaysia. Kita nak buat program baru, kita nak bawa pelajar-pelajar Melayu pergi belajar teori dan praktikal bahasa Mandarin. Supaya 20 tahun akan datang, 5 tahun, 10 tahun akan datang, ini dia, para duat, para hafizul Quran, para hufaz, yang menghafal Quran, bukan setakat hafal Quran, mereka jadi da'i ilallah, mereka akan beri penerangan kepada orang-orang bukan Islam, khususnya Cina. Baik, jadi saya nak pendekkan cerita tuan-tuan sekalian. Ini antara benda yang berlaku. Penerimaan insya-Allah. Kita lihat hari ini orang bukan Islam juga, apabila mereka menerima pencerahan, pendedahan, kan? Saya minggu lepas terlibat dengan pelancaran kuih bulan dan pesta Tanglung peringkat pusat di Pulau Ketam. Saya tawaf Pulau Ketam sejam nyanyi lagu Cina. Ni wen wa ai ni yo tuo shen wa ai ni yo ji fen wa te jing ye chen wa te ai ye chen yue liang dai biao wo de xin ni wen wa ai ni yo tuo shen. Apa faham tak? Faham? Oh, hebat orang Jordan ni. Kan? Kalau nak nyanyi panjang, kita kena buka YouTube. Klik dekat Google ni, YouTube, Bulan Mewakili Hatiku. Jadi orang tanya, Ustaz, kenapa suka lagu tu? Yang pertama, lagu tu evergreen. Lagu ni kalau orang Cina menyanyi, orang Cina dengar, tak kira budak muda, tak kira orang tua, dia akan macam ni semua. Pasal lagu tu lagu yang sinonim. Bulan Mewakili Hatiku. Isteri tanya, ni wen wo ai ni yo jifen. Dia kata, bang, berapa peratus cintamu padaku? Jadi si suami pula jawab, wa ai ni yo jifen, aku cinta padamu tidak terkira peratusnya. Jadi si suami ni nak bagi tahu pada isteri dia betapa besar cinta dia pada isteri dia ni, apa dia? Yue liang tai pia wo te sin. Maknanya aku ambil bulan mewakili hatiku, itulah cintaku padamu. Lebih kurang macam itulah. Hampa kalau bab tu hampa respon cepat no. Saya ni bukan apa, pasal kira bab bulan je, memang cepatlah nyanyi terus lah. Janji bulan. Kan? Kok mana pun tak apa, janji bulan. Baik, jadi sebab itu adik-adik sekalian, kita yakin dan percaya insya-Allah bila penerangan yang dibuat dengan baik, penjelasan yang dibuat dengan baik, keadilan Islam dibentangkan dengan begitu baik, kita yakin mereka akan faham dan mereka akan terima. Dan hari ini sudah sampai masanya untuk seluruh rakyat Malaysia menerima Islam for all, Islam wei ren ren, Islam for all, Islam untuk semua. Kan? Islam bukan untuk orang Melayu, Islam bukan untuk orang India, Islam bukan untuk orang Cina, Islam untuk semua, bukan sekadar untuk orang Arab, tetapi rahmatan lil alamin insya-Allah. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan bersama. Tuan-tuan jangan tanya saya dah lepas ni, tanya ahli parlimen terus.
InsyaAllah penjelasan yang diberikan sangat baik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.